Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Assalamualaikum Ustaz Rizdi. Okey, kita masih lagi tunggu Abang Adam. Sekejap sahabat-sahabat semua. Ada sedikit kesilapan ataupun ada apa lain yang belum jelas sikit kat sini. Okey, dengar tak suara Syekh? Dengar? Suara nak okey tak? Oh, suara jelas Ustaz Rizdi, jelas. Ya. Okey, insya-Allah. Okey, sambil-sambil. Okey, kita masih lagi tunggu daripada Tapi Syekh, saudara Adam. Anda tak payah lama lah, 40 minit boleh? Okey, insya-Allah boleh. Sebab ada dalam program. Dalam program. Okey. Anda tinggalkan insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah. Okey, Ustaz Rizdi pun tengah ada program semua. Insya-Allah kita dah mula live semua. Okey, suara jelas Ustaz Rizdi aja Ustaz Rizdi. Okey, kita masih lagi tunggu saudara Adam Qari. Okey. Okey. Sorry. Okey, insya-Allah boleh. Okeylah, insya-Allah kita sambil-sambil kita tunggu. Kita teruskan dulu Syekh Ustaz Rizdi. Boleh kita mula sambil-sambil kita tunggu Abang Adam Qari. Kita mula dengan sambil-sambil santai-santai. Malam ni sahabat-sahabat semua. Okey, insya-Allah. Tengok sahabat-sahabat kita pun dah mula masuk. Ada ramai. Pertamanya alhamdulillah. Kita mulakan dulu. Okey. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, baik kita boleh mula Ustaz Rizdi. Kita mula sekarang. Kita mula dengan mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يسر ولا تعسر يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Baik, pertama-tama nafas syukur pada Allah limpah kurnia, alhamdulillah. Pada malam penuh berbahagia ini, penuh keberkatan, insya-Allah pada malam ini kita berlive secara langsung. InsyaAllah bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli. Pertamanya pihak kami, terutamanya pihak Kembar Iman dan juga Jerry malam ni dengan Pusat Qurani Center, Pusat Qurani Center di Putra Heights mengambil kesempatan untuk program malam ni kita nak menyambut dan insya-Allah kita hari ni dah kita dah 4 Zulhijjah. Betul dan insya-Allah kita lebih kurang 5-6 hari lagi kita akan masuk ataupun kita akan merayakan Hari Raya Korban dalam keadaan PKP. Jadi pada malam ni pun kita berforum secara santai dalam keadaan PKP. Kita masih lagi menunggu Adam Khori, saudara Adam Khori. Saudara Adam Khori merupakan pengurusi kepada program ataupun NGO Kembar Iman. Ustaz Rusdi adalah salah seorang penasihat kepada program Kembar Iman. Ustaz Rusdi saya rasa semua dah maklum dengan program Rational Rasulullah dalam di Radio IKIM. Dan pada malam ni pun Ustaz Rusdi ada program. Dan saya kidnap sekejap. Dia bagi tahu saya Ustaz, saya ada masa 40 minit je. So, insya-Allah kita ambilkan mutara ilmu daripada Ustaz Rusdi. Untuk kita bincang sedikit tentang program ataupun tengok tentang malam ni. Tajuk kita adalah tentang apa tajuk kita Ustaz Rusdi malam ni? Teguhnya cinta mu'alaf. Teguhnya cinta mu'alaf. Apa sahabat-sahabat kita di luar sana, walaupun kami berdua ni bukan mu'alaf, Ustaz Rusdi nampak guys juga kot, mu'alaf. Kita sebenarnya mu'alaf. Okey, kita semuanya mu'alaf betul Ustaz Rusdi. Baik, Ustaz Rusdi juga adalah exco kepada majlis majlis dakwah negara itu Ustaz Rusdi dan juga pengasas kepada Usrah Fitrah, program NGO untuk artis-artis yang berhijrah. Dan juga antaranya lagi pula yang terbaru adalah Duta Celik Al-Quran, betul Ustaz Rusdi? Ikon Celik Al-Quran di bawah Mawi. Okey, maknanya satu program yang cantik untuk memberi kesedaran kepada kita semua, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita yang mu'alaf untuk bersama-sama kita mengaji Quran. Baik, sebelum tu saya rasa terus saya pergi kepada Ustaz Rusdi. Soalan kita yang pertama, sahabat-sahabat semua. Okey, clear tak suara saya? Ustaz Rusdi, okey, Ustaz Rusdi suara? Sangat clear. Okey, baik. Okey, Ustaz Rusdi. Apa khabar Ustaz? Boleh cerita sikit sekarang apa program terbaru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fakhruddin dan seluruh sahabat-sahabat dalam Kembar Iman dan juga yang mengikuti kita secara langsung. Saya sebenarnya bersiaran secara langsung daripada Holiday Villa Sheraton, Kuantan. Dia program dengan satu NGO namanya One Nation yang kita beri bantuan di seluruh Malaysia dan Kemboja, Aceh. Jadi malam ni kita ada program di sini. Jadi saya ambil kesempatan curi masa sikit untuk lari untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, insya-Allah mudah-mudahan. Program terbaru alhamdulillah Radio IKIM telah menyambung kontrak lagi untuk 6 bulan yang kedua. Jadi sampai 31 bulan 12 ni insya-Allah akan bicara tentang rasional sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lebih fokus untuk yang ni adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu di sebalik akhlak Nabi ni ada rahsia, ada rasionalnya. Ustaz Fakhruddin tadi saya sebut kita semua mu'alaf. Mu'alaf ni sebenarnya berasal dari kalimah allafa yu'allifu. Orang yang dijinakkan hatinya. Ya mungkin sebelum ni kita liar, solat kita tinggal, yang haram pun kita langgar dan seterusnya, apa lagi mungkin kefarduannya kita tinggalkan. Jadi sekarang ni kita dah kembali pada Allah, kita dah dekat dengan Allah. Jadi kita ni semua dipanggil mu'allaf, orang yang telah dijinakkan hatinya oleh Islam. Kan? Jadi bukan sahaja orang yang baru masuk Islam itu mu'allaf, kita semua mu'allaf. Dan orang yang dah masuk Islam mungkin lebih daripada 5 tahun, kita dah tak boleh panggil mu'allaf dah. Mereka mukallaf. Jadi kita pun mu'allaf dalam masa sama mu'allaf, insya-Allah Ustaz Fakhruddin. Insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni juga kita akan bincang jugalah mu'allaf ni sebenarnya 5 tahun sahaja sahabat-sahabat kita di luar sana.
Bukannya mu'allaf ni tak, mu'allaf dia dah masuk Islam dah 20 tahun dah. Ustaz Syudi, tapi masih lagi dipanggil sebagai mu'allaf. Baik. Jadi pada malam ni sebenarnya juga kita nak bincang tentang ibrah pengorbanan. Jadi Ustaz Syudi, tadi saya mulakan ayat Quran dengan surah Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Mana Allah jelaskan maka laksanakan solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Allah jelaskan tentang wanhar. Baik. Jadi sini Ustaz Syudi, secara santai Ustaz, kita boleh tak jelaskan sikit pada kita semua ni? Sebab apa Ustaz? Kita ni nak masuk, nak pergi lebih kurang 45 hari je lagi. Jadi kita nak juz ataupun inti tu sebenarnya, falsafah pengorbanan tu. Apa sebenarnya pengorbanan ataupun erti pengorbanan menurut Islam? Dan dan kenapa dikaitkan ibadat korban tu? Maksud saya kat sini Ustaz, adakah kita ni kalau kita sertai ibadat korban, maknanya kita bersama melaksanakan ibadat korban, maknanya kita sembelih lembu satu bahagian, adakah sampai tak tu sahaja? Di situ Ustaz. Boleh sedikit sambil kita tunggu Abang Adam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat sejarah korban ni sebenarnya, dia bermula daripada Nabi Allah Ibrahim. Allah ujinya dengan saudara Abang Adam. Apa khabar? Assalamualaikum. Minta maaf lambat. Waalaikumsalam Adam. Hari ni saya menang, saya kalahkan Abang Adam. Semalam pun meeting saya dah kalahkan Abang Adam. Selalu saya tak boleh kalah Abang Adam dari sudut masa, tapi dah dua kali saya menang. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Saya kena turunkan ilmu pada saya tu. Kena denda lepas ni insya-Allah. Okey, saya sambung ni. Okey. Kalau kita rujuk kisah Nabi Allah Ibrahim AS, Allah uji dia dengan tak ada zuriat. Abang Adam pun Allah uji 10 tahun tak ada zuriat, tapi bila dapat zuriat alhamdulillah. Tapi Abang Adam taklah sampai umur macam Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dia dapat zuriat ketika umurnya 80 tahun. Abang Adam baru 40 lebih. Sekarang ni dah masuk 40. Kan barulah dah masuk 50 kan. Okey. Jadi diuji tak ada anak tu ketika umur 40 tahun. Ya, jadi Nabi Allah Ibrahim diuji tak ada anak sehingga umur 80 tahun. Masya-Allah. Bila dapat anak kan, Nabi Ibrahim ni dia berpisah dengan anaknya sampailah 12 tahun baru ketemu balik. Ya, semana-mana dia tinggalkan di Mekah. 12 tahun selepas tu baru bertemu balik. Bila bertemu balik, dia sebut pada Allah, ya Allah, aku lebih cinta engkau berbanding anak aku. Jadi bila disebut tu Allah uji dia. Ya Allah uji dia. Allah datangkan wahyu untuk menyembelih anaknya dalam mimpi, untuk menyembelih, perintah untuk menyembelih anaknya. Jadi bila Nabi Ibrahim sebut bahawa aku lebih cinta Allah daripada anak aku ni, walaupun dia dapat anak tu umur 80 tahun, kemudian dia berpisah selama 12 tahun, bertemu kembali kan. Jadi dia tetap mengatakan bahawa aku lebih cinta Allah berbanding anak aku ini Ismail. Dan tahu tak nama Ismail ni? Ismail sebenarnya, sebab tu jangan malu kita nama Ismail ni, sebab ada orang kata nama Ismail nama orang dulu-dulu. Tak komersial nama Ismail tu kan. Tak, Ismail ni uniknya ketika mana Nabi Allah Ibrahim ini, Siti Hajar sedang dalam proses melahirkan. Nabi Ibrahim ni bila terdengar suara anak kecil, menangis, bayi yang baru keluar tu menangis, terkeluar daripada mulut dia, terpacul ataupun terlontar keluar daripada mulut dia ialah Yashimael. Yashimael dalam bahasa Hebrew bermaksud Allah telah mendengar, Yasma'ullah. Kan? Jadi bila dia dengar suara bayi, dia nantikan sehingga umurnya 80 tahun tu, dia nantikan suara bayi. Tengok macam mana pengalaman Abang Adam kan. Berapa lama kahwin, 10 tahun kahwin. Lepas tu dapat Fatih, Masya Allah kan. Kita azankan tu mengalir air mata. Saya pun Allah uji 7 tahun tak ada anak. Kan bila dapat anak 7 tahun tu kita azankan mengalir air mata, syukur gembira sebab rupanya ada juga zuriat untuk kita. Selama ni 7 tahun berkahwin tak ada zuriat, alhamdulillah Allah beri zuriat. Pada 10 tahun Nabi Allah Ibrahim umurnya 80 tahun kan. Sebab itu bila terdengar suara tangisan bayi terus keluar daripada mulutnya Yashimael. Yashimael bermaksud
Yasma'ullah, Allah telah mendengar permintaan dia. Sebab itu nama Ismail ni sangat unik. Dan bila disebut Nabi Allah Ibrahim AS, bila disebut Nabi Ismail ini, bila disebut Nabi Ismail itu adalah tanda syukur, tanda gembira. Gembira yang tak terhingga. Sebab itu terkeluar, bukan rancang. Malangnya anak-anak muda kita ni, kalau boleh tak adalah dalam kembar iman ni, dia belum kahwin dah ada nama anak dah. Saya ada pengalaman Ustaz Fakhruddin ni, Ustaz Badam. Ada seorang ni, dia jumpa saya, Ustaz, saya baru dapat cucu, Ustaz, dia kata, boleh tak Ustaz bagi nama pada anak saya, cucu saya ni. Saya pun dah bagi nama lah. Nama memang nama cantik lah kan, nama saya bagi. Kemudian dia balik, dia jumpa anak dia, dia kata, ayah dah jumpa Ustaz, nak bagi nama cucu. Nak bagi nama cucu ayah inilah. Nama dia sekian. Okay. Dia kata, alah ya, kita orang dah bincang nama ayah, nama anak kita orang ni masa zaman kita kat universiti lagi ya. Masya Allah. Dia dah bincang nama anaknya sebelum tak confirm lagi kahwin. Baru dia masuk cinta kan, dah bincang nama anak. Tapi Nabi Allah Ibrahim, Ismail tu adalah nama yang terkeluar. Tanda syukur, tanda gembira, tanda tak dapat digambarkan. Maksudnya seronok sangat Nabi Ibrahim terfikir keluar Yashimail, maksudnya Allah telah mendengar. Sebab itu kalau kita lihat anak yang ditunggu sekian lama, tapi Nabi Ibrahim tetap kata Allah adalah yang aku paling sayang berbanding anak aku Ismail ni. Lalu Allah uji dia. Allah uji Nabi Allah Ibrahim, Allah datangkan dalam mimpi wahyu perintah untuk menyembelih anaknya. Menyembelih anak Ismail tu. Tu jadi tu pengorbanan ini tu dia. Mukadimah sikit nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Okey, apa khabar Abang Adam Qori? Okey. Alhamdulillah sihat. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah sihat. Rupa-rupanya line tak berapa elok kan. Okey, jadi Abang Qori. Putus-putuslah Ustaz. Putus-putus. Okeylah Abang Qori, saya rasa semua pun dah maklum. Semua dah maklum siapa tu Abang Qori. Selalunya kau pergi mana-mana, Abang Qori akan selalu dikaitkan dengan dragon kan. Sebenarnya sama kita semua. Abang Qori ni baru dilantik sebagai ikon jom celik Al-Quran. Sahabat Qori kebetulan dia duta Mawi. Oh, duta. Sorry. Duta Mawi. Saya ikon saya kecil je. Duta lagi besar. Dan timbalan duta Mawi. Timbalan duta. Timbalan duta tu besar tu, kerja duta tu Abang Adam. Okeylah, insya-Allah kita doakan untuk semua untuk Abang Adam, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan insya-Allah. Duta Mawi. Okey, dan juga Abang Adam? Saya lupa pengurusi NGO Kembar Iman. Kembar Iman. Sebab sedikit Abang Adam, cuba cerita sikit tentang Kembar Iman ni sebenarnya apa benda Kembar Iman ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guru-guruku yang saya muliakan, Ustaz Rusdi Al-Jawhari dan Ustaz Fakhruddin. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kembar Iman sebenarnya ditubuhkan untuk bantu mu'alaf yang baru masuk Islam daripada setahun sehingga 5 tahun. Okey. So Ustaz Rusdi cakap dari 5 tahun saja mu'alaf ni. Jadi saya dengan isteri saya, bidadari saya tubuhkan Kembar Iman ni sebab saya pertama kali pergi Mekah dan bila balik saya hari-hari cerita pasal umrah dengan bidadari saya. Sampailah bidadari saya kata kita tubuhkan satu NGO dan kita bantu mu'alaf ini untuk pergi umrah. Dan saya kata sebenarnya saya tak mampu dan saya agak takut sebab kita nak cari dana bukan senang. Dan bukan senang nak bagi orang percaya pada satu-satu NGO ni. Jadi saya pun tak apalah, saya cakap tak apalah, kita tawarkan dengan Allah, kita doa dengan Allah, kita buat je lah. So bila buat ni alhamdulillah dapat satu kita dapat kumpul satu dana dan 2015 kami dapat bawa 27 orang mu'alaf yang bawa 5 tahun ke umrah dan Ustaz Rusdi pun ada. Masya-Allah. So masa tu Ustaz Rusdi sebagai percuma. Percuma dan percuma. Dan Ustaz Rusdi sebagai penasihat untuk Kembar Iman, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar
Dan dengan izin Allah 2016 kami buat lagi sekali Kembari Iman saudara baru berjaya bawa 58 orang Ustaz Husni. 58 orang. 58 orang. Masa tu Ustaz Fakhruddin dah masuk sebagai penasihat dan Ustazah Asma pun sebagai penasihat. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan itulah motif yang kami tubuhkan Kembari Iman ini supaya kami dapat bantu mualaf-mualaf yang kurang kemampuan untuk pergi umrah. Dan bukan itu saja, sebab motif kami buat Kembari Iman ini untuk bantu mereka bila balik pada umrah dapat berdakwah ataupun menjadi seorang da'i yang boleh sebarkan Islam dan boleh orang kata apa dimuliakan lagi Islam ini kepada orang yang bukan Islam. Bagus. Maknanya ada dua objektif utama Abang Adam. Maknanya satunya membawa mualaf sahabat-sahabat mualaf kita ni umrah supaya akidah mereka lebih mantap dengan melihat ramai Muslim di sana dengan berbagai kaum. Bukan kalau di Malaysia ni dia hanya nampak orang Melayu saja Muslim, tapi rupanya di luar sana ramai lagi menguatkan akidah mereka. Dan keduanya paling utamanya adalah supaya mualaf ni balik bukan hanya teringat-ingat nak pergi Mekah sekali lagi, tak Abang Adam kan. Maknanya kita betul jadi dakwah da'i kecil golongan mualaf. Baik Abang Adam, sebenarnya untuk bergiat dan aktif sebagai NGO mualaf memerlukan pengorbanan yang amat besar, kan, balik lambat, keluarkan duit, masa dan sebagainya. Baik, jadi soalan saya Abang Adam dan juga Abang Adam pengalaman dengan mualaf-mualaf yang lain. Okey, boleh tak cerita sikit pada kami semua ni sebenarnya apa erti pengorbanan sebagai seorang mualaf? Okey, bismillah, alhamdulillah. Pengorbanan sebagai seorang mualaf sebenarnya sangat besar. Seperti kita tahu bila kita dah masuk Islam, perkara pertama adalah kadang-kadang kita dibuang keluarga dan kita dipulaukan oleh kawan-kawan, kita dibuang kerja, kita apa pun tak ada. Jadi nak survive itu adalah satu masalah dan bila nak cari kerja pun susah. Dan seperti macam contoh macam saya bila saya dah masuk Islam, sebelum saya masuk Islam ialah saya seorang penari dan saya juga seorang guru tari. Jadi saya punya show ataupun persembahan di tempat-tempat yang orang kata apa bukan orang Islam yang boleh masuk. Jadi saya pengorbanan saya sebagai seorang mualaf ialah dulu saya bebas untuk bercampur lelaki perempuan, bila bersalaman kita boleh peluk-peluk, cium-cium, tapi bila selepas masuk Islam semua itu kena ditinggalkan. Sebab dalam Islam ada adab, ada akhlak yang baik, contoh yang baik supaya kita tak boleh bersalaman dengan perempuan sebab kita bukan muhrim. Jadi itu kita hormat orang yang yang orang kata kita lebih beradab lah dalam Islam ni dan perlu tinggalkan benda-benda yang sebelum saya buat ini yang tidak begitu orang kata apa dia dulu tak ada batas, so bila saya masuk Islam ada batas, so kena jaga batas-batas tu. Abang Adam sekejap, saya nak interrupt sikit. Maknanya tadi Abang Adam kata selalu sebelum ni kan, ini panduan kepada sahabat-sahabat kita mualaf. Sebab di luar sana pun ada sahabat-sahabat kita yang mualaf. Memang sebelum ni kita boleh bersalam tak kira lelaki perempuan kan. Jadi pengalaman Abang Adam, katakanlah kita ni dah tahu dah kan di mana tak boleh bersalam. Jadi macam mana Abang Adam nak buat tu? Kata bila kita sebelum ni orang bagi tangan nak salam, Abang Adam buat macam mana tu? Maknanya kita tak nak salam. Satu-satunya saya kata saya dah ada wuduk. Itu untuk beradab ataupun tidak menyakitkan hati orang yang mengulur tangan untuk bersalam. Dan lagi satu saya orang kata apa, saya letak tangan saya di dada, saya hanya tunduk kata minta maaf, saya ada wuduk, so saya tak boleh nak bersalam sebab kejap lagi nak solat. Itu je lah. Betul. Musim PKP ni lagi senang nak beritahu. Semuanya senang. Semua betul.
Okey dah Badam, menarik ke Badam Okey, insya-Allah betul juga kan. Memang kita kata tak boleh nak pesan tapi cara tu kan. Kita nak tahu macam mana cara supaya kita ni boleh tolak dengan cara beradab. Okeylah Badam Okey. Apa ni untuk soalan seterusnya kita pergi pada Ustaz Rushdi. Sebelum tu Abang Adam okey, boleh tak saya nak tahu apa program terbaru Kembara Iman? Okey, alhamdulillah program terbaru ni insya-Allah dengan izin Allah bulan 8 ini kami pun dah telah bincang dengan Ustaz Rusdi dan Ustazah Asma dan juga Ustaz Fakhruddin. Kami akan buat program di Labuan dan juga di Sabah dan akan bekerjasama dengan Kembara Iman akan JV ataupun bekerjasama dengan Fursan Qurani Center. Dan juga dengan bekerjasama dengan Mawib untuk buat program ini, semoga untuk berjumpa dengan saudara-saudara baru kita di Labuan dan juga di Sabah, insya-Allah semua mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan kita dan urusan kita di sana nanti. So pengisian dia kita akan bagi Ustaz Rusdi akan bagi kata apa tausiah ataupun untuk belajar Fatihah. Okey. Ustaz Ada slot slot repair Fatihah. Ya betul. Fatihah pun kena repair juga, bukan kereta kena repair Fatihah pun. Maksudnya orang yang membaca Fatihah. Surah betul. Orang yang membaca Fatihah. Betul. Itulah program yang terdekat Kembara Iman dengan Fursan Qurani dan juga Mawid dan juga untuk Kembara Iman saudara baru seri ketiga akan bekerjasama dengan Inspirasi Mualaf. Untuk tahun depan NGO juga untuk tahun depan insya-Allah. Mudah-mudahan atas doa guru-guru saya yang mulia yang saya muliakan Ustaz Rusdi dan Ustaz Fakhruddin dan juga Ustazah Asma, mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan dapat dana yang cukup untuk kita bawa mualaf ini ke umrah. Tapi adalah kriteria dia yang akan kami bincangkan nanti insya-Allah. InsyaAllah. Untuk maklumat sahabat-sahabat semua, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut, boleh pergi ataupun join ikut Facebook Kembara Iman. Ada tweet juga, ada Instagram juga. Untuk banyak kat sana kita ada diary ataupun sahabat-sahabat semua kalau nak menyumbang, di sana pun juga ada kita letakkan nombor akaun untuk kita bersama-sama membantu kami untuk kita menekuni program ataupun mu'allaf semua. Sahabat kita ada Tiaga, Dirajan ada Tiaga dan juga Umar. Sahabat kita dan Kembara Iman dua tak silap Abang Adam betul. Sahabat kita betul ni Tiaga ni kita tekuni pada sebujang sampai kahwin dan dapat anak dah seorang. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Baik. Dan juga tadi Abang Adam juga cerita tentang Fursan Qurani. Maknanya di Fursan Qurani Center kami ada menyediakan kelas percuma untuk muallim. Masya-Allah. Pada zero sampai kepada insya-Allah boleh mengaji. Boleh kunjungi juga program ataupun di FB Fursan Qurani. Baik, kita pergi pada slide yang kedua sebenarnya. Baik, Ustaz Rushdi. Dan saya tengok Ustaz Rushdi tengok senyum je kan. Berbalik cerita tadi Ustaz Rushdi kan. Cerita tentang apa akhlak Rasulullah kan. Bila mana kita melaksanakan ibadat korban betul kan. Kita berkorban pada 10, 11, 12 ataupun 13 Zulhijjah. Tapi adakah sekadar di situ saja Ustaz kita korban? Maknanya hari-hari lain bagaimana kita nak kaitkan ibadat korban kita ni dalam proses perbaikan peribadi ataupun akhlak kita ni. Supaya kita ni, bila kita ni yang dah Muslim kan, yang mu'allaf tu pun sama juga. Supaya kita ni bukan hanya sekadar korban sahaja di hari raya. Maknanya hari-hari lain pun kita juga kena ada bentuk pengorbanan. Jadi Ustaz bagi tips sikit bagaimana kita ni nak jadi macam tu Ustaz. Ini Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz Fakhruddin perkatakan tadi berkenaan dengan ayat surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita rujuk pada ayat ni, sebenarnya ada kaitan dengan mu'allaf, kita boleh kaitkan. Yang kedua dengan nikmat yang banyak telah Allah kurniakan pada kita. Kalau kita rujuk inna a'tainaka al-kautsar, ka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar adalah telaga Kautsar.
nanti yang diberikan kepada Nabi SAW dan umat Nabi di padang mahsyar dan juga dalam syurga Allah, yang bila sekali kita minum daripada air telaga ini tidak akan haus selama-lamanya kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, almarhum Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir dia menyebut inna a'tainaka, ka ini boleh kita terjemahkan ataupun kita boleh sebut sebagai Al-Qari. Bukan Adam Qori. Adam Qori pun termasuk juga. Bukan Adam Qori seorang. Kita semua, Ustaz Fakhruddin juga. Kita yang baca Al-Quran ni kan, kita yang baca surah ni. Jadi ka itu adalah Al-Qari. Al-Qari ni maksudnya ialah yang membaca surah ini. Jadi inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai pembaca kepada surah ni. Al-Kautsar, sebenarnya telaga Kautsar tu dinamakan dia Kautsar sebab dia berasal daripada kalimah kathir. Kathayara, kathir ni maksudnya banyak. Airnya takkan habis sampai bila-bila dan melimpah-limpah ruah banyaknya. Sebab itulah telaga ini dinamakan Kautsar kerana berasal daripada kalimah kathir. Tetapi Dr. Wahbah Zuhaili kata Al-Kathir kat sini ialah nikmat yang banyak. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai pembaca surah ini nikmat yang banyak. Jadi sebagai tanda terima kasih pada Allah, fasalli, maka solatlah. Solat tu sebagai tanda terima kasih pada Allah. Sebab itu kalau kita rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bab ibadah Nabi SAW, ada hadis daripada Syu'bah, ada hadis daripada Abu Hurairah yang menyebutkan bahawa bila Nabi solat malam sehingga bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Jadi ditanya pada Nabi, atatakallafu hadha ya Rasulullah, adakah kamu juga diberatkan dengan solat ke ya Rasulullah? Qad ghafara laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah hapuskan dosa kamu yang telah lalu dan akan datang? Maksudnya kalau Nabi tak solat pun tetap masuk syurga, kan? Tak apa. Kita ya kalau tak solat tak masuk syurga lah kita kan. Betul. Maksudnya Nabi tak, Nabi dia memang terpelihara. Maksudnya Nabi memang telah dijamin syurga. Lalu kata Nabi SAW, qala afala akunu abdan syakura. Nabi jawab, sahabat ni dia kata, ya Rasulullah, kau tak solat macam ni punya teruk sampai bengkak-bengkak kaki pun tak apalah ya Rasulullah. Kau solat macam biasa-biasa je tetap, sebab Allah dah hapuskan dosa kamu yang terdahulu dah akan datang. Kita bengkak pijit mata padam, tidur panjang, bukan bengkak kaki sebab solat. Ya betul, betul. Lepas tu harapan nak syurga Allah jauh sekali lah kita kan. Sebab tu Nabi sebagai contoh pada kita, Nabi yang telah Allah berikan di syurga, Allah hapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang, solatnya sampai bengkak-bengkak kaki. Kita sebenarnya kalau nak dapat syurga, kena solat sampai tercabut kaki. Bukan sekadar bengkak, tercabut kaki. Itu pun belum tahu lagi dapat syurga ataupun tak kan. Tapi bila Nabi dikatakan macam tu, Nabi kata, qala afala akunu abdan syakura. Bukankah aku buat ini nak menunjukkan bahawa aku adalah hamba Allah yang berterima kasih. Jadi bila Allah dah berikan kita nikmat yang banyak, kita kena fasalli, kena solat sebagai tanda terima kasih kita pada Allah. Kita sebenarnya kalau nak dapat syurga, kena solat sampai tercabut kaki. Bukan sekadar bengkak, tercabut kaki. Itu pun belum. Okey. Kita dapat. Okey. Maksudnya bila kita ni tanda terima kasih kita pada Allah ialah solat sebenarnya. Sebab itu kita kena solat sebagai tanda terima kasih pada Allah. Saya tertarik dengan satu artikel ni. 1 liter oksigen campur nitrogen RM10. Kan? Oksigen campur nitrogen. RM10 satu liter di hospital. Kita ni kalau umur 60 tahun, kita kena sediakan duit 1.3 bilion ringgit untuk bayar oksigen Allah. Masya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. 1.3 bilion ringgit. Bilion ringgit, bukan juta, bilion ringgit untuk bayar oksigen Allah. Yang 1 liter tu ialah RM10. Kalau kita hidup 60 tahun, kita kena bayar 1.3. Maksudnya sekarang ni Allah bagi oksigen kita free. Itu tak lagi bayar bil api yang matahari seterang-terangnya boleh menyinari kita, boleh kita bekerja pada siang hari tu. Nak bayar bil api tu yang matahari tu tak ada orang mampu bayar. Kan? Dengan lepas tu air hujan
berliter-liter yang Allah turunkan tu, kalau adalah bil air hujan tak mampu kita nak bayar. Sebab itu sebagai tanda syukur Allah telah beri kita nikmat yang banyak. Nikmat ni bukan duit sebenarnya. Sebab itu kita salah kalau kita kata nikmat tu duit, salah. Kadang-kadang ada orang dia tak sakit, itu adalah nikmat. Sebab ada orang duit banyak tapi tak boleh makan apa-apa, makan kulit roti. Betul. Berkira. Bukan berkira sebab tak ada duit. Berkira bukan tak ada duit, berkira sebab penyakit. Betul. Sebab itu duit ni sebenarnya rezeki ni bukan semata-mata duit. Dia sihat tu badan tu adalah rezeki. Ada anak yang baik tu rezeki. Kita ada kereta walaupun kereta buruk tak rosak tu pun nikmat sebenarnya yang besar kan. Okey. Jadi sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, solat yang pertama, yang kedua wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Dan sembelihlah binatang korban. Sebenarnya pertama sebagai tanda syukur kita pada Allah, yang kedua sebagai terima kasih kita pada Allah, yang kedua adalah sebagai bukti kita ni nikmat Allah telah beri banyak pada kita. Jadi sebagai kita nak membuktikan bahawa Allah telah beri nikmat yang banyak pada kita, kita kena berkorban pada Allah SWT dengan menyembelih binatang korban. Dan binatang korban tu kita juga yang makan. Kita makan, kita bagikan kepada fakir miskin. Jadi Allah bukan ambil daripada darahnya, dagingnya untuk Allah, tak. Allah nak keikhlasan kita untuk berkorban. Okey. Kemudian ayat seterusnya, inna syani'aka huwal abtar. Kisahnya ni tentang inna syani'aka huwal abtar. Nabi ni ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy kerana Nabi ni kematian anak lelaki Nabi. Yang pertama Al-Qasim meninggal dalam usia yang kecil, yang kedua Abdullah juga meninggal dalam usia yang kecil, dan yang terakhir anak lelaki Nabi SAW dengan Maria Al-Qibtiyah adalah Ibrahim bin Muhammad, juga wafat dalam usia yang kecil. Jadi orang kafir tertawakan Nabi dengan kata abtar. Abtar ni maksudnya ialah orang yang terputus keturunannya, lelaki yang malang. Lelaki yang malang sebab keturunannya terputus, sebab anak lelakinya semua meninggal dunia kan. Lalu kata Allah, wahai Muhammad, bukan engkau yang abtar, orang-orang yang kafir itu abtar. Maksudnya mereka yang telah terputus rahmatnya daripada aku, kata Allah. Kadang-kadang sahabat kita yang baru masuk Islam, kadang-kadang ditertawakan, kadang-kadang diperlekeh. Kita juga kadang-kadang baru nak berhijrah macam Abang Adam kan, berhijrah. Abang Adam dia baru pakai baju Melayu kena marah, baru pakai serban ni nak menunjuk-nunjuk kan, baru nak tunjuk dahi hitam, bukan nak tunjuk dahi hitam, dahi tu memang bukan kita buat-buat, dia memang adalah bekas sikit hitam sebab kita sujud. Kita kata kita tenyih dengan marker pen lah. Jadi kita ditertawakan. Kita bila nak berubah ditertawakan. Kata Allah, tak apa wahai Muhammad, bukan mereka yang terputus, bukan engkau yang terputus keturunan, tetapi mereka lah orang yang mentahukan kamu itu adalah yang terputus keturunannya pada terputus rahmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Bagus dia minta maaf, ada gangguan suara tak? Sebab saya depan betul-betul depan dewan ni. Tak ada Tak ada. Okey je. Okey, kalau tak ada, kalau ada saya terpaksa pindah tempat lain. kalau tak ada saya teruskan. Okey. Teruskan. Apa yang menariknya, saya nak kongsi, kebetulan 2 hari lepas kita ada tarbiyah Usrah Fitrah. Saya tertarik dengan perkongsian Ustaz Zuramli, murabbi Usrah Fitrah, dengan kata-kata mulai hari ini kita niatkan kita nak jadi anak murid kepada Nabi Allah Ibrahim dan nak jadi anak murid kepada Siti Hajar, isteri Nabi Allah Ibrahim. Kenapa tu Ustaz? Kenapa? Sebab apa yang menariknya, kisahnya, saya suka sebut yang Ustaz Zuramli sebut, dia kata Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tak pernah sekelumit pun keluar daripada mulutnya yang kita kadang-kadang bulan ni bil banyaknya nak bayar. Mula Ustaz. Kereta nak bayar. Ada bunyi berdecik tu. Kan tu. Nabi Allah Ibrahim tak pernah keluar daripada mulut kan. Kenapalah aku asyik diuji oleh Allah. Asyik-asyik aku dia kena uji dengan Allah. Baru nak ada anak.
Tu kan. Kita macam tu. Rasa Allah sakit pula anak kita. Allah nak bayar pula bil kereta, bayar payment kereta, installment kereta. Kita selalu bunyi itu. Tapi bagaimana Nabi Allah Ibrahim kisah dia? Dia ni bila dibakar oleh Raja Namrud dalam api yang besar, datang malaikat Mikail yang bawa hujan. Dia kata, nak tak aku bantu kau? Dia kata, tak, hasbi Allah, cukuplah bagi diriku Allah. Dia tak, kenapalah aku ni kena bakar pula? Tak ada. Malah bantuan yang datang kepada malaikat yang bawa air, boleh turunkan hujan yang lebat, matikan api terus. Tapi tak, dia kata tak perlu. Yang bantu aku adalah Allah. Itu kalau kita faham kalimah hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukuplah bagi aku Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi tak ada orang yang boleh menolong kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Itu yang perlu kita tahu. Dan kalau kita lihat Nabi Allah, isteri Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar juga, bila ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tanpa sebarang kata-kata dia tinggalkan. Cuma Siti Hajar ni tanya, wahai suamiku, dia kata, adakah kau meninggalkan aku di tanah bumi yang tandus ni, kan? Bumi yang tandus ni perintah Allah? Dia kata iya. Dan tak ada pun kenapa bukan Siti Sarah? Kenapalah tinggalkan kat Mekah? Kenapa tak letak dalam negara yang ramai orang? Kenapa tu? Tak ada yang perkataan. Tak ada. Tapi kita saban hari ada nak cari yang pilih. Tak ada job lah. Tak ada job lah. Tak ada orang nak panggil ceramah. Keluar je semua perkataan tu kan. Jadi pada hari ni kita kena niatkan Nabi Ibrahim AS dan Siti Hajar tu sebagai guru kita, dan kita jadi anak murid kepada bagaimana kesabaran dia, bagaimana hebatnya dia diuji. Semuanya adalah untuk angkat darjat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah, tabarakallah. Sabran jamil, kan? Maknanya itulah selalunya kita bila kita diuji, kan? Bila diuji selalu kita merintih, why me kan? Kenapa tak kena kepada Abang Adam ke Asyik saya je, kenapa tak kena kepada Ustaz Syidi ke? Kan? Why me kan? Kan? Okey. Baik, mana satu menarik yang mana jadikan mana kita ambil ibrah pengajaran pada kisah pengorbanan di bulan Zulhijjah ini, jadikan Ustaz Rudi cakap anak murid kita sebagai anak murid kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikan sebagai satu iktibar kesabaran yang amat tinggi. Kita ambil sikit saja kesabaran. Yang paling penting jangan mengeluh, jangan okey, insya-Allah. Baik. Ustaz Rudi, baik-baik pada Abang Adam, kan? Abang Adam, kita nak tahu kan tentang istiqamah Abang Adam kan. Bila lagi juga untuk para mu'allaf, sahabat-sahabat kita di luar sana pun banyak cabaran. Mereka cabaran mereka kan, bila lagi dia mesti PKP kan, dengan kerjanya kan, bagi pula dengan seperti mana Abang Adam cakap tadi, dan diboykot oleh sahabat-sahabat, diboykot oleh keluarga. Dan paling penting adalah bagaimana kita nak istiqamah dalam melaksanakan ibadat, kan? Kita tu satu hal buat ibadat ni, ibadat maksud saya kat sini supaya kita istiqamah nak solat, nak solat ni bukan senang kan, senang bagi kita sebagai muslim, tapi bagi mu'allaf bagaimana istiqamah. Supaya apa? Paling penting tadi Abang Adam, kita ni kena faham mu'allaf ni hanya 1 hingga 5 tahun saja, tapi selepas tu terus sebagai muslim seperti mana muslim-muslim yang lain. Okey. Di sini soalan saya bagi Abang Adam, apa dia tips supaya bukan saja mu'allaf tapi kita ni yang muslim istiqamah dan menghadapi cabaran, utamanya dalam aspek kita laksanakan ibadat dan juga pengorbanan kepada Allah. Kita Abang Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Allahumma salli alhamdulillah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey, kata guru saya Ustaz Rusdi, sekiranya kita dapat ujian, sebutlah alhamdulillah. Itu yang saya ingat dan saya bersyukur kerana guru saya Ustaz Rusdi selalu pesan kat saya, kata Abang Adam, sekiranya kita diuji oleh Allah, janganlah mengeluh, ucaplah alhamdulillah dulu. Dan kemudian barulah kita fikir seterusnya. Terima kasih guru saya yang saya mulaikan Ustaz Rusdi. Okey, pada mu'alam-mu'alam yang di luar sana,
Saya, apa yang saya buat bila saya dapat ujian dan saya buntu, saya tak tahu nak buat apa, saya tak tahu nak ke mana. Nombor satu, ingat Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, carilah guru kita yang boleh kita bercerita ataupun berborak. Jangan buka aib kita. Jangan bila bercerita dengan guru kita buka aib kita. Jangan. Cuma minta pandangan ataupun nasihat pada guru kita supaya hati kita lebih tenang, lebih lapang untuk ke hadapan, untuk selesaikan masalah ni dengan baik. Dan saya selalu rujuk kalau saya dah terlalu buntu ataupun bila saya call guru-guru saya tak jawab, sebab saya tahu guru saya ni semua sibuk-sibuk belaka, banyak ceramah. Saya akan rujuk kepada satu buku ini, iaitu buku 25 Rasul. Dan saya akan kaitkan masalah saya dalam buku itu. Sebab dalam 25 Rasul itu, bayangkanlah semua ada ujian-ujian yang berbeza, yang ujian yang lebih besar, yang lebih berat. Tapi macam mana mereka menghadapi ujian ini? So saya kaitkan, contoh masalah saya kan, masalah macam ni, saya buka, mesti akan jumpa masalah kita, mesti akan jumpa. So apa yang saya buat, saya baca, tengok macam mana menghadapi masalah ini. Dan yang ketiga, rajinkanlah diri, bangunlah tahajud, mintalah pada Allah, rintilah pada Allah, menangislah kerana Allah. Sebab hanya boleh bantu kita ialah Allah. Tak ada siapa boleh bantu kita. So bila menghadapi apa-apa sekalipun masalah, jangan melatah terlalu cepat. Jangan mengamuk terlalu cepat. Jangan panas baran terlalu cepat. Sebab ucap Alhamdulillah seperti guru saya Ustaz Razli kata, sebab Allah prihatin kita, Allah sayang kita, sebab tu dia uji kita. Dan Allah tak akan uji pada hamba yang tidak mampu. So disebabkan kita mampulah Allah uji kita. So bagi saya, itu apa yang saya buat, itu yang saya terus istiqamah. Sebab bila kita merintih dengan Allah, bila kita doa pada Allah, kita minta pada Allah, insya-Allah Allah akan buka jalan. Allah akan tunjukkan jalan pada kita. Macam guru saya kata lagi, Ustaz Rusdi, nikmat itu bukan daripada wang ringgit. Nikmat itu datang daripada kesihatan kita, supaya kita boleh beribadah, kita boleh solat 5 waktu, kita boleh solat tahajud, kita boleh buat solat sunat dengan banyak. Itulah nikmat. Dan bila kita banyakkan solat, hati kita akan tenang, hati kita akan orang kata apa, lebih terbuka dan lebih tenang menghadapi apa sekali masalah pun. Dan jangan sebut why me, why not him, why me, why not him. Itu satu perkara yang sangat-sangat tidak boleh selesaikan apa-apa masalah. Yang boleh selesaikan masalah ialah Allah, sebab Allah yang bagi masalah. Allah saja yang boleh selesaikan masalah kita. Jadi istiqamah itu kena teruskan istiqamah, kena selalu berdoa. Sebab doa silahu mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Dan mintalah bila setiap kali jumpa guru-guru kita ataupun murabi-murabi kita, mintalah mereka doakan pada kita supaya hati kita lebih tenang, supaya kita boleh buat ibadah yang lebih baik. Dan sentiasalah berdoa pada orang yang kita kenal, kepada orang yang kita tidak kenal. Sebab doa itu malaikat akan aminkan doa kita dan kita akan dapat doa yang sama. So tak rugi kalau kita doa yang baik-baik untuk sesiapa sekalipun. Dan maafkanlah semua orang sebelum kita itu. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Bang Adam. Menarik Bang Adam. Saya tarik tadi tentang doa tu Bang Adam. Rupanya bila mana kita berdoa untuk orang lain, dan ada hadis malaikat akan kabulkan hajat kita, dan malaikat akan doakan seperti mana kita doakan kepada sahabat kita kan. Maknanya itu keberkatan. Maknanya kalau kita nak berjaya, kita doakan supaya sahabat kita berjaya. Malaikat akan kabulkan seperti mana yang kita doakan untuk sahabat. Dan juga menarik Abang Adam, mana kena ucap Alhamdulillah sahabat-sahabat di luar sana kan. Jangan why me. Itulah menarik juga kan. Why me kan. Asyik why me je. Okeylah Abang Adam. Bukan baik ini pernah ada bagi tahu saya ni. Dia kata insya-Allah dengan sahabat-sahabat di luar sana, tahun ni Perusahaan Quranik masih lagi mengadakan program korban vokasi kan. Rusdi pun ada, daripada sini pun ada
Sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa ibadat yang paling disukai oleh Allah pada hari pada hari 11, 10, 11 hingga 13 adalah ibadat korban. Dan di luar sana juga ramai, dan kami di sini mengadakan korban tu di Patani dan di Kelantan. Dan di Patani dah habis dah. Semua ada di Kelantan. Di Kelantan target kepada program untuk orang asli dan juga peminat. Dan berminat boleh pergi ke Facebook Pusat Qurani untuk mendapatkan maklumat lebih detail. Baik Ustaz Rusdi, kita juga ada tentang itu Ustaz Rusdi, kita tentang nikmat kan, tentang nikmat sebab kita nak pergi kepada yang lebih ibadat kita supaya lebih beristiqamah. Kalau tengok pada Al-Quran surah Al-Hajj, Allah kata lan yanadallahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim lan yanadallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah jelaskan kepada kita ni sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang mengadakan, yang melaksanakan ibadat korban pada tahun ini. Satu peringatan untuk diri saya juga sahabat-sahabat semua yang lain. Allah jelaskan kepada kita betul kita mengadakan ibadat korban pada tahun ini. Tapi ada syarat-syaratnya. Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah amal yang ikhlas berdasarkan takwa dari kamu. Okey, Ustaz Rusdi, boleh cerita tak tentang bagaimana ni kita ni nak ibadat tapi kita nak kaitkan ikhlas dengan takwa kan? Boleh Ustaz Rusdi cerita tips kami sebelum Ustaz Rusdi kata dia masa dia pun tak banyak. Boleh Ustaz sebagai yang terakhir, bagaimana kita kena kaitkan ibadat kita dengan ikhlas dan dengan takwa Ustaz. Okey, boleh Ustaz. Cukup Ustaz. Okey, lebih kurang 10 minit. Okay. Masya Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi sebelum ni tentang inna a'tainakal kautsar. Kita ni kadang-kadang bila kita sampai time korban ni, kita kata tak ada duit. Oh, tak ada duit. 315 pun mahal pada dia kan. Ada lagi murah tak? Ada lagi murah tak? Katanya. Sepatutnya kita malu bila kata inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar tu nikmat yang banyak sebenarnya. Nikmat yang banyak. Allah dah berikan kita nikmat banyak. Mungkin duit kita tak keluar untuk bayar bil hospital yang beribu-ribu ringgit kan. Tapi yang pelik apa namanya, kita boleh bayar rotek kereta yang mahal kan. Lepas tu dengan insurans kereta kadang-kadang sampai RM3,000 sampai RM4,000 kita insurans dan RM5,000. Oh, RM5,000 kan. Tengok kereta lah kalau macam usaha bil fire dia memang mahal lah kan. Saya pakai Viva je, murah sikit. Saya pakai Kelisa lagi murah. Tapi orang bagi. Kelisa pun murah-murah pun tak kurang RM500 juga. Sedangkan korban satu bahagian lembu sekarang ni harga semasa RM350. Tapi ada yang saya jumpa RM315 kan. So Fakhrudin buat berapa korban satu bahagian? 940 kat Kelantan. Kalau kita pergi dengan orang kampung. Kalau di luar Kemboja berapa? Dia murah lagi 300 kan? 400 boleh. Okey. Satu bahagian korban, contohnya tak mampu kat Malaysia yang 600-700, kita boleh ambil korban di Kemboja sebab orang Kemboja ni jumpa daging setahun sekali. Kalau tak ada orang Malaysia datang untuk buat ibadat korban, mereka susah nak jumpa daging korban kan. Okey, kita boleh bayar. Yang Abang dah kata, bayar rotek Kelisa tak kurang RM500 setahun. Kenapa kita tak berusaha tanamkan semangat kita menabung macam kita nak bayar rotek dan insurans kereta setahun tu kan, tanpa miss kan. Sebelum mati lagi rotek insurans kita dah sambung dah kan. Jadi kenapa kita tak boleh keluar RM315? Semuanya itu adalah pengorbanan kita. Kita kena berkorban. Kalau sekecil itu kita tak mampu nak berkorban, lagilah nak suruh sembelih anak, tak mampu kita nak suruh sembelih anak, tak payah tu lah. Nak suruh sembelih isteri pun kita sayang kan, tak mampu kita kan. Nak suruh sembelih Ustaz Fakhrudin pun saya rasa tak mampu nak benarkan orang sembelih sahabat saya Ustaz Fakhrudin ni kan. Lagi anak yang ni kita tak diuji dengan tu. Kalau kita kalah dengan ujian korban yang hanya RM350, sedikit Ustaz.
Betul. Kita ni itulah sejauh mana pengorbanan kita. Kita bukan sebenarnya nak hadiahkan kambing atau lembu tu pada Allah, tak. Allah nak tahu ketaatan kita, kesetiaan kita. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim bila dia diperintahkan menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail, dan ni ingatan pada kita semua dan sahabat-sahabat kita saudara baru ni, kita sambut Hari Raya Aidil Adha bukan meraihkan hari bapa sembelih anak. Kita kena tahu. Bukan meraihkan hari bapa sembelih anak, tak. Sebab tak sembelih pun Allah tukarkan ekor kambing. Tapi hari memperingati pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, yang Allah perintahkan dia sembelih anaknya. Maksudnya tingginya tahap keimanan Nabi Allah Ibrahim ni, dia sanggup korbankan anak yang paling dia sayang, korbankan anak yang dia tunggu 80 tahun umurnya, anak yang ditinggalkan di tanah tandus kering Mekah bersama ibunya selama 12 tahun kan. Itu, jadi pengorbanan itu. Jadi Hari Raya Aidil Adha adalah hari untuk kita memperingati pengorbanan dan keimanan, takwaan yang tinggi Nabi Allah Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail. Bila letakkan pisau pada lehernya, tak lut pisau tu, Nabi Ismail kata, ayah tekan kuat sikit ayah, tekan kuat sikit ayah. Kan? Kalau kita, ayah dah gila ke ayah? Ayah dah gila ke ayah nak sembelih saya ni kan? Tak, Nabi Ismail kata tekan kuat sikit ayah. Tekan kuat sikit ayah, nampak tu keikhlasan pengorbanan dia. Tapi dengan keikhlasan tu Allah gantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing. Maksudnya Nabi Ibrahim menyembelih kambing tu. Jadi kita 10 Zulhijjah, Hari Raya Aidil Adha tu kita mengambil iktibar pengorbanan, ketakwaan, keimanan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Bukan hari memperingati bapa sembelih anak. Itu kita nak tahu. Jadi kesimpulannya adalah pengorbanan. Tadi saya sebut kita nak korban 300.5 pun susah, sedangkan protek kereta boleh bayar, satu. Yang kedua, kita 10 Zulhijjah tu adalah hari memperingati bagaimana tingginya keimanan, ketakwaan dan pengorbanan dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, pengorbanan dilakukan oleh Nabi Allah Ismail, pengorbanan daripada Siti Hajar, dan Siti Hajar itulah satu anak kan? Jadi kita boleh tahu, kita ambil iktibar tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Betul sekali Maknanya kalau tengok sebab pengalaman kami dah pengalaman lebih kurang 18-19 tahun melaksanakan ibadat korban di Kelantan, di Petani, kita ada juga di Kemboja. Dan ada juga rintihan pada sahabat-sahabat kita bila korban, harga korban naik, mereka akan, Ustaz, kenapa semakin naik harga korban? Kan? Maknanya itu macam Ustaz Rusdi cakap tadi. Maknanya pengorbanan tadi itulah dikatakan sebagai pengorbanan. Maknanya kita keluarkan benda yang kita sayang, itu mana pengorbanan. Sebagai tanda rasa cinta kita kepada Allah. Pengalaman saya Ustaz Rusdi dalam melaksanakan ibadat korban, ada Ustaz Asma keluarkan 6 karakter orang ajaib melaksanakan ibadat korban. Ada seorang tu melaksanakan ibadat korban, dia buat lebihnya rezeki, korban tadi dibagi kepada adik-beradiknya. Satu untuk dia dan 6 bahagian lagi dibagi pada adik-beradiknya. Masya Allah, hebatnya seorang adik. Keretanya amat hebat untuk melaksanakan ibadat korban. Dia tak berkira dan untuk melakukan ibadat korban seekor. Adam ada lagi pula satu keretanya pula, dia tanya saya, Ustaz, ada tak sahabat-sahabat di luar sana orang miskin asnaf yang tidak pernah berkorban? Dia bagikan duit tadi, diminta cari seorang makcik atau pakcik yang tidak pernah berkorban. Maka saya dapat makcik ni, saya bagi, kata makcik, ada seorang kawan ni dia nak sedekahkan. Jadi makcik boleh, tahun ni boleh sedekah. Saya tengok depan mata saya Ustaz Yudi, Abang Adam, di kampung dekat Kelantan, bila dia nak berkorban, orang tua makcik kita ni kena pegang tali lembu tu, tu kat Kelantan. Dia kena pegang, lepas tu kena niat. Tu kat kampung lagilah tradisionalnya macam tu kan. Kalau kita sekarang nak kenal je masuk duit, niat macam tu, WhatsApp je boleh niat kan. Kalau kat kampung, orang yang sembelih korban lembu tu akan minta, akan cek seorang-seorang. Mana penama ni, dia akan cek pastikan macam tu. Masih lagi tradisional. Dan makcik ni, Adam, bila dia niat tu dia menangis, Masya Allah. Kata saya tak pernah menangis, dia getar, tangan dia bergetar.
Kenapa? Sebab dia mampu melaksanakan pengorbanan kepada Allah dalam bentuk yang Allah, yang sahabat-sahabat kita sedekah. Sahabat Adam. Dah sahabat Adam kita ada lebih kurang, tak apalah. Kalau tengok masa kita 9:45 tapi insya-Allah kita boleh habiskan sikit Okey, sebelum tu ada pesan penaja, ada orang tahu okey, mana untuk sahabat-sahabat mu'allaf. Jangan lupa sahabat-sahabat mu'allaf kalau nak mengaji Quran boleh pergi ke Facebook Pusat Quran ni untuk kita sama-sama belajar Quran. Jadikan pengorbanan masa memang nak mengaji Quran ni memang susah, perlukan pengorbanan. Tiap-tiap minggu kena ada kan. Jadi kita kena ada satu istiqamah untuk belajar pula free ni Abang Adam bagi tahu sahabat-sahabat kita di luar sana tentang mu'allaf. Baik. Soalan terakhir Abang Adam. Okay. Ya saya. Untuk soalan kita yang terakhir Abang Adam okey, tentang ini pula Abang Adam, tentang tips. Kita masih lagi nak tips Abang Adam Dengar tak Abang Adam? Dengar. Dengar okey. Abang Adam dah tahu saya kita dah masuk program, insya-Allah akan masuk program Kembar Iman kali ketiga nanti. Kali ketiga kan. Jadi bila sahabat-sahabat di luar sana tanya, saya nak detailkan lagi Abang Adam kenapa Abang Adam ni berusaha untuk membawa mu'allaf ni pergi tunaikan umrah. Ditunaikan umrah ke Mekah, ke Madinah. Kenapa tak bawa saja mereka ni ataupun sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam ni buat program di Malaysia sahaja. Kenapa Abang ni bersungguh-sungguh untuk bawa sahabat-sahabat kita ni pergi tunaikan umrah. Sila Abang Adam. Boleh dengar ke? Okey, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya nak buat program Kembara Iman yang bawa saudara baru ke umrah ni sebab bila kita ke umrah ataupun Madinah, kesyukuran itu ataupun ketenangan itu tak boleh di-describe, tak boleh nak bercerita. Kita sendiri saja yang boleh rasa, kita sendiri saja yang tahu macam mana ketenangan itu. Saya berani berjanji tak ada satu dunia pun yang boleh kita pergi setenang-tenang itu dan itulah saya tak boleh describe macam mana. So program Kembara Iman ini bukan saja-saja kita bawa pergi umrah lepas tu balik, okay, you buat kerja you, saya buat kerja saya. Tak. Macam guru saya kata, Ustaz Fakhruddin, kita nak betulkan akidah mereka sebab daripada tahun pertama sampai tahun kelima memang akidah ataupun iman mereka akan goyang sekiranya jumpa orang yang tak betul. Jadi kita nak kuatkan akidah mereka dan nak kuatkan iman mereka, dan kita ada satu pengajian berkitab iaitu Fiqh Mu'allaf. Kita akan bagi buku supaya mereka baca dan mereka faham dan mereka akan tanya soalan, dan guru-guru saya, Ustaz Rusdi, Ustazah Asma dan Ustaz Fakhruddin akan jelas ataupun jawab soalan yang mereka tanya. Dan salah satunya untuk sebarkan Islam, sebab ramai orang di luar sana, orang yang bukan Islam, orang kata pandang serong pada Islam. Sebenarnya bukan macam tu. So untuk salah satunya program ini untuk kita hubungan ukhuwah kita dan silaturahim kita kepada mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam ni, supaya dia tahu okey, inilah Islam yang sebenar dan ini Islam yang hakiki, bukan orang lain cerita. Sebab kita sendiri kena siasat ataupun kena tahu apabila orang cakap Islam itu tak baik. Sebenarnya orang yang cakap itu mungkin dia sendiri yang tak baik. So kita sendiri kena siasat, kita sendiri kena ambil tahu pasal Islam ini macam mana, apa tu Islam. Dan bila kita sampai ke sana, bayangkan tanah yang kita pijak itu Nabi pernah lalu, Nabi pernah pijak. Takkah begitu, orang kata apa, itulah nikmatnya bila kita pergi umrah ataupun Madinah. Dan bila mereka balik pada umrah, mereka menjadi seorang da'i ataupun seorang pendakwah yang baik untuk sebarkan Islam. Dan bayangkan daripada 2015 hingga 2016 yang program yang dah kami buat, mereka balik, mereka Islamkan kawan mereka, mereka Islamkan saudara mereka, mereka. Takkah itu satu nikmat untuk kita?
yang kita dah perjuangkan, itulah sebabnya saya nak bawa saudara baru ini ke umrah, bukan untuk suka-suka tapi membelajar satu ilmu balik untuk sebarkan Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Okey, Abang Adam, last Abang Adam sebelum saya lepas Ustaz Rusdi. Okey, sebenarnya sebab kita ni nak masuk dah 4-5 hari lagi akan hari raya Korban. Harapan Abang Adam kepada mu'allaf agar melaksanakan ibadat Korban, dan paling penting sepasnya adalah belajar baca Al-Quran. Apa harapan Abang Adam? Seruan Abang Adam tu, dua sahabat-sahabat kita di sana. Okey, boleh dengar ke Abang Adam? Putus-putus Ustaz. Putus-putus. Putus-putus. Putus-putus Okey. Okey, sekali lagi saya tanya Abang Adam Okey, harapan Abang Adam. Okey, dengar harapan Abang Adam kepada saya ulang sekali soalan saya. Okey, sebab kita ni nak mendekati ataupun nak masuk dah hari raya kita ni hari apa? Hari Ahad. Jumaat nanti akan raya Korban dah. Maknanya kita ada lebih kurang 4-5 hari. Mana ada sempat untuk nak berkorban lagi. Jadi apakah harapan kepada mu'allaf agar melaksanakan ibadah korban, dan paling utama adalah belajar baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah pedoman kepada kita semua. Okey, bagaimana kita nak faham kalau kita tak mula membaca Al-Quran. Okey, sila Abang Adam. Apa harapan Abang Adam? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Harapan saya supaya mualaf di luar sana ataupun orang yang dah pun Islam, pasanglah niat, inna amalu biniat, untuk kalau tahun ni kita tak sempat ataupun tahun ni kita tak cukup duit, niatlah untuk tahun depan yang akan datang dan berusahalah untuk simpan duit itu untuk buat korban tahun depan. Sebab sangat penting bagi kita sebagai seorang Islam untuk buat korban, seperti guru saya Ustaz Rusdi kata, bukan untuk bapa sembelih anak, untuk menghargai pengorbanan Nabi Ibrahim dan iman Nabi Ibrahim. Dan juga baca Al-Quran ni bagi saya tak akan rugi, dan janganlah malu kata alah aku ni dah tua kan, nak baca Quran pun macam malu. Malulah dengan Allah. Bila kita berdepan dengan Allah, Allah tanya kamu baca Quran ke tidak, kita tak ada jawapan. Lagi malu. Jadi malulah dengan Allah, janganlah malu dengan manusia atau makhluk yang lain. Sebab mungkin dia dah boleh baca, batu kata alah kau dia baru nak merangkak. Orang yang merangkak baca Quran lah dapat 2 pahala. Orang yang dah pandai baca Quran 1 pahala. Jadi tapi Abang Adam jangan merangkak baca Quran. Aduh. Kalau merangkak maksudnya baru nak merangkak baca Quran. Betul. Kalau tak kena merangkak juga kan dapat 2 pahala. So itulah kelebihannya. Dan baca Quran ada segala-galanya ada dalam Al-Quran. Dan itu Quran adalah petunjuk dan orang kata apa, satu perkara yang bagi saya, kalau orang yang boleh baca Quran takkan rugi. Dan bila dapat baca seronok lah. Saya suka dengar orang baca Quran. Saya suka dengar orang mengaji. Tapi saya pasang niat, insya-Allah satu hari saya akan boleh bacakan, dan doakan saya, guru-guru saya, murabi saya, doakanlah saya satu hari saya boleh baca Quran. InsyaAllah, wallahu a'lam. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey, itu tip pada Abang Adam. Mudah-mudahan untuk diri saya juga, dan sahabat-sahabat di sana, bukan saja untuk mu'alaf Abang Adam, untuk Muslim yang dah lama pun sama juga Abang Adam. Baiklah Ustaz Rusdi, saya rasa kita pun dah di penghujung untuk keberkatan kita pada malam ni. Boleh tak Ustaz Rusdi minta tolong pimpin doa kita pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan keberkatan dan kita boleh istiqamah apa yang kita bincang malam ni kita laksanakan. Kita nak buat apa yang kita bincang pada malam ni. Kalau tak boleh semua, kita buat perlahan-perlahan. Seperti mana Abang cakap tadi, kalau tahun ni tak boleh berkorban, plan untuk tahun depan. Sebab ibadat korban ni tempohnya tahun depan tu lama 1 tahun. Dan kenapa rotate boleh bayar tapi korban tak boleh nak buat. Okey, insya-Allah. Okey, Ustaz Rusdi, sila fadhal Al-Fadhil Ustaz, kita sama-sama sahabat-sahabat di luar sana, untuk kita bersama-sama Ustaz Rusdi, untuk Ustaz Rusdi pimpin doa kita pada malam. Fadhal ya Ustaz.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ridhaka wal jannah ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ridhamu syurgamu ya Allah wa na'udzubika min sakhatika wan nar kami mohon berlindung daripada kemurkaan dan neraka-Mu ya Allah Allahumma haqqa wa zunattibaah ya Allah tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang baik itu sebagai baik ya Allah dan rezekikanlah kami untuk mengikutinya wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu sebagai buruk ya Allah dan rezekikanlah kepada kami untuk ya Allah Tuhan kami ampunkan dosa-dosa kami ampunkan dosa kedua kami kasihlah mereka sebagaimana mengasihani kami sejak kami kecil lagi ya Allah kami juga mohon untuk pasangan kami untuk anak-anak kami adik-beradik kami saudara mara kami guru-guru kami sahabat-sahabat kami jiran-jiran kami semua umat Islam masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah Amin kepada kami yang sedang berperang dengan musuh-musuh-Mu di luar sana ya Allah berilah mereka kemenangan berilah mereka pahala syahid di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan, jauhkanlah kami daripada wabak penyakit yang berjangkit terutamanya COVID-19. Angkatlah segera daripada bumi-Mu ini ya Allah. Amin. Yang insaf, orang-orang yang sedar, orang-orang yang bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mudahkan rezeki bagi kami, bantulah kami dalam urusan rezeki kami dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Ya Allah Tuhan, anak-anak yang soleh dan solehah serta pasangan yang soleh ya Allah yang akan membantu kami masyarakat kami dan negara kami ya Allah. Ya Allah tindak kami dalam agama-Mu ya Allah. Memudahkanlah urusan kami agama kami ya Allah. Rabbana ya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada Ustaz Rusdi Ramli kerana sudi bersama kami dan juga Adam Qari. Terima kasih banyak semua. Okey, dan juga terima kasih kepada penaja kita pada malam ni Kembara Iman dan juga Pustan Qurani Center. Jangan lupa sahabat-sahabat di luar sana di Pustan kami ada banyak program berkenaan dengan Al-Quran. Kita ada kelas online, kita ada program-program percuma lebih-lebih lagi pada para mu'allaf. Dan juga sesiapa sahabat yang ingin berkorban ibadat korban, kita masih lagi ada ibadat korban di Kelantan. Lebih kurang ada seekor 2 je lagi. Kena ambil masa, ambil peluang untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain melaksanakan ibadat korban. Kita nak laksanakan ibadat korban pada tahun ini dan mudah-mudahan lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ucapkan terima kasih kepada Abang Adam sebagai pengurusi Kembara Iman. Dengan doa kepada semua sahabat-sahabat di luar sana supaya Abang Adam dapat diberi kekuatan peluang-peluang untuk mencari dana membawa para mu'allaf untuk menunaikan ibadat korban. Yang paling dekat adalah program di Sabah menekuni para mu'allaf di sana. Dan juga insya-Allah tahun depan adalah program membawa mu'allaf ke menunaikan ibadat. Amin. Kita doa kepada Ustaz Rusdi sama-sama Ustaz, mudah-mudahan perkembangan dakwah kejayaan juga di dunia di akhirat dan juga bersama keluarga yang cinta insya-Allah. Kita tangguh dulu majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang join program kita pada malam ni. Syukran jazilan jazakumullah khairan jazak. Sesungguhnya hanya Allah yang boleh membalas jasa baik tuan-tuan. Amin. Pada saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye semua. Okay.